Um, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bentangkan tentang syarikat berhad. um, Syarikat berhad ni merupakan entiti yang didaftarkan secara sah dengan SSM yang tertakluk di bawah Akta Syarikat 1965. Syarikat berhad ni ditubuhkan oleh sekumpulan individu bagi tujuan menjalankan aktiviti perniagaan. Okay, entiti ni inilah sesuatu yang diwujudkan di atas tujuan tertentu. Okay. Okay, keanggotaan syarikat berhad ni terdiri daripada ahli lembaga pengarah dan pemegang saham. Okay, ahli lembaga pengarah ahli lembaga pengarah ni yang paling kanan akan dilantik sebagai pengarah urusan syarikat. Kedua, ahli lembaga yang lain terdiri daripada pengarah eksekutif yang menetapkan pelbagai polisi dan membuat keputusan-keputusan berkaitan dengan perniagaan. Okay, pemegang saham. Saham ni adalah satu pelaburan untuk menjana keuntungan. Okay, so pemegang saham ni merupakan pihak yang memegang kepentingan dalam bentuk milikan saham. Antara hak pemegang saham dalam sebuah syarikat adalah seperti yang berikut. Okay, first orang mengundi dalam mesyuarat agung tahunan. Lepas tu diorang mendengar dan memberikan pendapat tentang laporan tahunan aktiviti dan laporan kewangan syarikat. Lepas tu diorang mempersoalkan polisi syarikat jika difikirkan perlu. Lepas tu diorang mengundi untuk meluluskan untuk atau menolak setiap cadangan yang dibawa oleh ahli lembaga pengarah. Lepas tu diorang juga mengundi untuk melantik ahli lembaga pengarah. Syarikat berhad di Malaysia ni dibahagikan kepada dua jenis. Satu, syarikat sendirian berhad, yang sendirian berhad ni. Kedua adalah syarikat awam berhad. Okay, syarikat sendirian berhad. Syarikat sendirian berhad ni kebiasaannya lebih kecil berbanding dengan syarikat awam berhad. Pemegang saham ni terdiri daripada ahli keluarga atau rakan-rakan yang rapat. Syarikat sendirian berhad ni mesti memiliki sekurang-kurangnya dua orang pemegang saham dalam syarikat. Okay, ciri-ciri syarikat sendirian berhad first, dia tertakluk kepada Akta Syarikat 1965. Bilangan ahli yang dibenarkan antara 2 orang hingga 50 orang. Saham syarikat ni tidak boleh diurus niagakan di Bursa Malaysia. Pindah milik saham hanya boleh dilakukan dengan kebenaran ahli lembaga pengarah. Lebih mudah untuk mendapat modal yang besar untuk membiayai proses syarikat. Modal tambahan dapat diperoleh dengan menerbitkan share. Share, cikgu. Ya, share. Share ni jumlah peratus jualan yang bakal diperoleh usahawan daripada potensi pasaran dengan mengambil kira jumlah perniagaan yang bersaing. Lepas tu pemegang saham juga menanggung liability terhad. Sekiranya perniagaan muflis, pemegang share ni hanya kehilangan modal share yang dilabuhkan. Semua harta peribadi mereka ni tidak akan dapat digunakan lah untuk menyelesaikan hutang piutang syarikat. Pemegang saham yang terbesar syarikat berhak untuk mengawal setiap operasi syarikat dalam syarikat sendirian berhad ni. Besarkan sikit ni, zoom. Tekan tu yang kanta besar, kanta pembesar. Ini
Itu. Eh, Dia tolak nampak. Okey. 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 Ni adalah kelebihan dan kekurangan syarikat sedia berhad. Kelebihan dia modal lebih besar lah. Lebih besar modal dapat dikumpulkan melalui terbitan share. Lepas tu liability terhad. Jika syarikat muflis, pemegang share ni hanya rugi setakat modal yang dilaburkan je lah saja. Lepas tu kelebihan dia hal ehwal syarikat dirahsiakan. Laporan kewangan tidak perlu diumumkan kepada orang ramai. Lepas tu kekurangan pula penawaran share terhad. Share ni hanya boleh ditawarkan kepada saudara dan rakan. Maksimum 50 orang je lah. Lepas tu beban cukai yang tinggi. Kadar bayaran cukai syarikat adalah tinggi. Lepas tu share ni tidak boleh dipindah milik secara bebas. Pindah milik share ni perlu mendapat kelulusan daripada lembaga pengarah. Okay, apa contoh syarikat sendirian berhad? Contohnya ni NH Prima International Sendirian Berhad butik Nilofa ni. Okey. Yang sendirian berhad ni kalau nak tahu adakah dia syarikat sendirian berhad atau syarikat awam berhad, dia mesti belakang dia ada perkataan SDN BHD. Itu maksudnya sendirian berhad Okey. Sudah Okey, boleh teruskan. Syarikat awam berhad. Terima kasih Hamdah Sama. Nanti cikgu terangkan kemudian. Okey, sambung Afiq. Sekejap. Saya share screen sekejap. Okey. Nampak cikgu? Nampak. Nanti zoomkan sikit. Tunggu sikit. Syarikat awam berhad. Ciri-ciri syarikat awam berhad adalah seperti berikut. Yang pertama, bilangan ahli yang dibenarkan adalah antara 2 orang hingga tiada had maksimum. Kedua, sahamnya boleh diurus niagakan di Bursa Malaysia. Yang ketiga, pemegang saham asal menanggung risiko kehilangan kawalan atas syarikatnya jika terdapat pembelian saham dalam kuantiti yang besar, yakni saham majoriti oleh pihak tertentu dalam usaha untuk mengambil alih pengurusan syarikat daripada pemegang saham asal. Kelebihan dan kekurangan syarikat awam berhad. Kelebihan dan kekurangan syarikat awam berhad ditunjukkan dalam jadual 1.6 yang berikut. Kelebihan dia, modal lebih besar sebab lebih banyak modal dapat dikumpulkan kerana bilangan pemegang sahih tidak terhad. Yang kedua, menikmati ekonomi bilangan, dapat menjalankan perniagaan besar-besaran dengan modal yang besar. Yang ketiga, liability terhad. Jika muflis, hanya rugi setakat modal yang dilaburkan sahaja. Kemudian, kewujudan kekal. Syarikat merupakan entiti yang bersaingan daripada pemilik. Kekurangan dia pula, proses penubuhan rumit. Pelbagai borang dan peraturan perlu dipatuhi. Yang kedua, beban cukai yang tinggi sebab kena bayar cukai syarikat. Yang ketiga, pemilik dan pengurusan yang terpisah. Syarikat diuruskan oleh ahli lembaga pengarah. Terdapat risiko penyelewengan oleh pihak pengurusan. Last sekali, tiada kerahsiaan. Laporan kewangan tahunan perlu diumumkan kepada orang awam. Okey, operasi. Koperasi Afiq, koperasi Farhanah kan? Oh, koperasi Farhanah. Koperasi Farhanah. Saya franchise cikgu. Oh, franchise Koperasi apa? Liana Syamsuddin. Okey, belum lagi. Okey, terima kasih Afiq. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Cikgu nak cari.
Okey, kita nak tengok dulu sebelum kita teruskan kepada pembentangan koperasi. Bukan koperasi, franchise. Okey, kita nak tengok dulu perbezaan antara syarikat awam berhad dan syarikat sendirian berhad. Okey. Tak mana buku teks cikgu. Cikgu dah share buku teks dekat kamu punya grup. Dah. Kat Telegram. Telegram apa tu? Siapa tadi? Hamdah, tolong share balik Hamdah buku teks kamu tu. Present balik ke? Present balik tadi. Okay. Okey, sambil Hamdah present, kita pergi balik pada syarikat berhad. Syarikat berhad terbagi pada dua, iaitu sendirian berhad dan awam berhad. Okey, sekarang ni kita nak tengok dia punya perbezaan. Okey, dari segi bilangan ahli. Okey, syarikat sendirian berhad, berapa dia punya ahli? Berhad 2 hingga? 2 Kurang-kurangnya 20 orang. Okey. Dengar syarikat sendirian berhad dia punya ahli sekurang-kurangnya 2 hingga 50 orang. Dia ada had maksimum. Manakala syarikat awam berhad 2 hingga tiada had maksimum. Okey. Dia punya persamaan, kedua-dua syarikat ini mestilah didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia iaitu SSM dan tertakluk kepada Akta Syarikat 1965. Dua-dua ni sama. Okey. Kemudian perbezaan dia lagi, syarikat sendirian berhad ni dia punya saham tidak boleh diurus niagakan di bursa saham. Okey. Manakala syarikat berhad boleh diniagakan di bursa saham. Okey, contoh syarikat berhad. Apa contoh syarikat berhad yang kamu tahu? Dabi. Ya? Time Dabi. Time Dabi berhad, CIMB berhad, Maybank berhad, TV3 tu, sistem STMB berhad, Tenaga Nasional kan, Tenaga Nasional berhad. Okey, KTMB, Kereta Api Tanah Melayu berhad. Okey, yang mana ada perkataan berhad sahaja itu adalah syarikat awam berhad. Yang mana ada perkataan SDN BHD itu adalah syarikat sendirian berhad. Okey. Jadi dalam melihat syarikat berhad ni, kamu perlu tahu dia punya perbezaan dia dari segi dia punya bilangan ahli, bagaimana pendaftaran dia, kemudian pemilik saham dia, dan kelebihan serta kekurangan setiap syarikat awam berhad dan syarikat sendirian berhad. Okey, ada tak soalan nak tanya? Bursa saham tahu tak apa? Tak. Tak, cikgu. Bursa saham, kalau kamu pernah tengok, bukan pernah tengok, memanglah kamu tengok TV berita kan? Dekat bawah berita tu, tak tahulah sekarang ada tak ni, bawah berita tu akan dia ada tulis turun naik saham. Dia akan tulis syarikat apa kat bawah tu, CIMB, KTMB, syarikat-syarikat awam berhad yang ada di Malaysia ni, dia orang akan urus niaga kan dia orang punya saham ni di Bursa Malaysia. Bursa Malaysia ni dia sebuah, orang kata sebuah institusi, sebuah bangunan lah untuk dia maksudnya dia nak niagakan saham dia. Kalau saham dia naik, orang akan beli saham dia. Dia saham dia, orang akan beli saham dia, ya. Dia macam trading kan tu.
Dia macam trading lah juga. Trading lah maksudnya trade tu apa? Faham kan? Melayunya trade tu apa? Melabur. Melabur. Kan? Melabur. Dia adalah satu pelaburan lah, tapi maksudnya syarikat yang melabur. Tapi syarikat melabur tu lain. Ni syarikat ni dia meniagakan saham dia supaya orang beli. Bila orang beli dia punya saham, dia dapatlah menambahkan dia punya modal syarikat. Itu yang dipanggil dia menerbitkan share. Bila ramai orang beli dia punya saham, okey, dia dapat banyaklah share tu, maksudnya dia punya boleh menambahkan dia punya modal syarikat lah. Okey. Kemudian untuk syarikat sendirian berhad ni, untuk memindah milik saham, mesti ada kebenaran ahli lembaga pengarah. Okey, syarikat sendirian berhad ni dia ada ahli lembaga pengarah, dia ada pemegang saham. Setiap satu ahli lembaga pengarah pemegang saham ni kamu kena tahu dia punya keanggotaan dia macam mana. Ahli lembaga pengarah buat apa? Pemegang saham apa hak dia? Okey? Tadi Hamdah dah terangkan, okey? Kalau tak faham, tanya. Kemudian syarikat awam berhad, walaupun namanya syarikat awam berhad, modal dia lebih besar. Sebab apa modal dia lebih besar? Sama je. Share. Sama juga share tadi. Dia lebih ramai kan, dia tiada had maksimum, ya. Jadi bila ramai ahli beli saham dia, jadi dia punya modal dapat terbitkan share dia lebih banyak. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Tak ada. Ada, kalau ada nanti cikgu yang tanya, ya. Okey, kita teruskan kepada patutnya koperasi dulu. Yang koperasi boleh bentang. Koperasi bentang dulu. Boleh? Liana Liana. Okey, boleh Liana bentang dulu? Saya punya tak siap lagi dalam Tak siap proses. lagi. Okey. Macam tu Farhana lah. Farhana bentang, Okey. Kita langkah, sebab franchise ni adalah bentuk perniagaan lain, tapi tak apalah. Kita pergi pada franchise. Okey, teruskan dengan franchise. Nampak tak cikgu? Nampak. Okey. Okey, besarkan. Okey, seterusnya kita akan pergi ke bab 1.3, bentuk-bentuk perniagaan lain. Okey, bentuk perniagaan lain ni ada dua. Satu franchise, satu lagi usaha sama. Okay, kita tengok definisi ataupun maksud. Kita tengok maksud franchise. Okay, maksud franchise adalah merujuk pada hubungan antara dua pihak dari segi perjanjian urus niaga antara franchisor dengan franchisee. Okay, kita boleh ambil point dia. Yang pertama, hubungan antara dua pihak dari segi perjanjian urus niaga antara franchisor dengan franchisee. Jelas? Jelas kakak. Okey. Tengok pula, perniagaan franchise juga menyumbang kepada kepesatan pertumbuhan ekonomi negara. Jadi perniagaan ini menyumbang kadar yang tinggi kepada negara kita. Okay, walaupun dekat sini tak ada contoh-contoh dia, jadi saya akan bagi contoh perniagaan franchise lah. Okay, contoh perniagaan franchise dalam negara. Yang pertama, makanan yang terkenal. Okay, tengok macam McD, Pizza, KFC, okay, macam tu lah. Yang kedua, selain produk makanan, franchise juga mengeluarkan bentuk perkhidmatan ataupun barangan lain seperti focus point. Di mana perniagaan franchise ni dia mengeluarkan spek mata.
Yang kedua, Elianto, perniagaan franchise yang mengeluarkan produk kosmetik. Yang ketiga, Secret SAP. Okay, ni perniagaan franchise yang berasal dari Malaysia. Okay. Seterusnya kita boleh pergi ke ciri umum franchise mengikut Akta Franchise 1998. Okay, ciri perniagaan franchise ada 8. Okay, 8. Yang pertama, perniagaan mesti dikendalikan mengikut sistem yang telah ditetapkan oleh franchisor. Yang kedua, perniagaan dijalankan mengikut tempoh yang ditetapkan dalam perjanjian. Yang ketiga, franchisor berhak untuk menggunakan cap atau rahsia dagangan milik franchisor. Yang keempat, franchisor mengenakan kawalan berterusan kepada franchisee. Yang kelima, franchisor bertanggungjawab untuk memberikan bantuan kepada franchisee. Yang keenam, yang ketujuh, franchisee akan membuat sesuatu bayaran dalam bentuk fee atau bentuk balasan lain yang dipersetujui kepada franchisor. Yang ke-8, franchisor dan franchisee boleh menjalankan aktiviti perniagaan secara berasingan. Okay, kita pergi ke kotak color biru ni. Okay. Nampak tak anak ni, apa ni anak panah ni yang saya tengah gerakkan ni? Nampak. Besarkan sikit Farhana. Besarkan sikit. Zoom lagi. Nampak? Apa cikgu? Okay. Okay. Tengok kat sini. Apabila franchisor dan franchisee dia menandatangani perjanjian dekat franchise ni, franchisee ni dia berhak untuk menawarkan barang dan perkhidmatan kepada pelanggan. Okay? Lepas tu bila pelanggan ni menerima barang atau perkhidmatan, pelanggan akan buat bayaran kepada franchisee. Okay, setakat ni faham? Faham. Tak. Okay. Terusnya franchisee ni dia akan membuat bayaran kepada pihak franchisor iaitu bayaran permulaan dan bayaran berkala berupa fee ataupun royalty. Okey. Lepas tu franchisor ni akan melaksanakan kawalan berterusan kepada franchisee berupa bentuk sokongan, bantuan dan kawalan mutu terhadap perniagaan franchisee bagi memastikan prestasi perniagaan franchise sentiasa berada pada tahap yang ditetapkan. Jadi faham tak pasal kotak biru ni? Faham. Okey. Jadi kita akan pergi seterusnya. Kita tengok maksud franchisor. Okay, franchisor ni kita bezakan siapakah franchisor dengan franchisee ni. Okey, franchisor ni adalah pemilik asal cap dagangan. Kenapa saya kata franchisor ni pemilik asal? Okey, nampak tak O belakang dia ni? Nampak ke tak? Nampak. O maksud dia. Okay, sabar. Okay, O maksud dia owner. Okay, jadi franchisor adalah pemilik asal bagi cap dagangan. Pemilik asal cap dagangan. Okay, jadi kita akan teruskan. Okay, tengok maksud franchisor. Franchisor ni syarikat induk yang memiliki hak asal atas jenama produk. Franchisor juga akan menyediakan produk dan sistem perniagaan bagi franchise. Okay, kita tengok pula peranan franchisor. Kita tengok point dia, senang sikit lagi cari point. Peranan franchisor yang pertama, memberikan hak untuk menggunakan imej, jenama, sistem operasi dan format perniagaannya kepada franchisee. Okay, kalau boleh korang ni lah, apa ni, highlighter ke, highlight lah benda tu. Okay, yang kedua, mempunyai tanggungjawab dan kewajipan menyediakan blueprint atau petunjuk pelaksanaan bentuk perniagaan sebagai panduan dan rujukan kepada franchisee. Okay. Poin yang ketiga,
membantu menyediakan khidmat latihan. Dan poin yang terakhir sekali, memberikan bantuan dalam bentuk ramuan khas serta alatan dan perkakas. Dapat? Dapat. Okey. Kita akan teruskan kepada kelebihan dan kekurangan perniagaan franchise kepada franchisor. Okay, tengok yang pertama, kelebihan dia. Dapat mengembangkan perniagaan secara global. Okey, maksud dia, okey, tengok contoh McD, okey? McD. Nampak? Dia bukan setakat dekat Malaysia je. Dekat luar negara pun dia ada. Betul ke tidak? Betul. Betul. Okey. Bagus. Yang kedua, ya. Bukan dekat McD je, ada banyak lagi lah. Yang kedua, menikmati ekonomi bidangan dalam bentuk peningkatan dalam jumlah sesuatu pengeluaran. Okay, maksud dia, sebagai syarikat induk ataupun franchisor, membeli bahan mentah dalam kuantiti yang banyak untuk dibekalkan juga untuk franchisee yang lain. Jadi, bila dia beli dalam kuantiti yang banyak, kos yang ditanggung adalah rendah. Okay? Yang ketiga, mekanisme yang berkesan bagi menembusi pasaran baharu. Okay, maksud dia franchisor ni dapat mengembangkan perniagaan secara tak langsung apabila franchisee guna jenama dia. Okay. Yang keempat, berkongsi risiko dan tanggungjawab dengan franchisee. Okay, maksud dia sekiranya berlaku apa-apa dari segi produk dikeluarkan, bukan saja franchisor yang kena tanggung tapi franchisee pun kena tanggung. Okay. Yang terakhir sekali, struktur pengurusan tidak begitu besar. Pengurusan outlet franchisee dilakukan oleh franchisee sendiri. Okey, kita tengok pula kekurangan dia. Yang pertama, boleh menjejaskan reputasi franchisor sekiranya franchisee tidak mematuhi kualiti produk yang ditetapkan. Okey, maksud dia sekiranya franchisee ni tak ikut peraturan yang ditetapkan, jadi dia akan menjejaskan nama baik franchisor. Okey. Seterusnya, peningkatan dalam kos kosongan operasi, kos sokongan operasi untuk franchisee. Maksud dia kos promosi dan semua bahanlah ditanggung oleh franchisor. Jadi kos franchisor ni akan meningkat. Yang terakhir sekali, kesukaran memilih franchisee yang baik dan berdaya saing. Maksud dia suka untuk mengenal pasti yang jujur lah dalam perniagaan. Okey, setakat ni ada apa-apa pertanyaan? Tak ada. Outlet tu apa? Ada. Outlet tu apa? Outlet tu ni tak tahu. Outlet tu cawangan. Oh, cawangan. Cawangan. Okey, outlet tu cawangan. Boleh lah tadi outlet cawangan. Okey, seterusnya kita akan pergi ke franchisee. Okay, maksud ataupun definisi franchisee merupakan syarikat yang membeli hak kebenaran untuk menggunakan jenama daripada franchisor. Okay. Franchisee akan menyediakan modal dalam bentuk dana, sumber manusia dan usaha. Dan perlu berusaha untuk memastikan kelangsungan perniagaan franchise bagi pihak franchisor kerana franchisee membawa bersama nama ataupun imej perniagaan franchisor. Okey, kita tengok peranan franchisee. Kita ambil point je lah. Macam cikgu kan yang suka ambil point. Okey, jadi saya pun akan ambil point. Yang pertama, untuk menjalankan aktiviti perniagaan mengikut aturan dan sistem piawaian yang ditetapkan oleh franchisor. Okey, itu point yang pertama. Poin kedua adalah kegagalan mematuhi peraturan ini akan menyebabkan penamatan kontrak oleh franchisor. Okey, satu lagi iaitu kelebihan dan kekurangan perniagaan franchise kepada franchisee. Okey, yang pertama kita tengok kelebihan dia. Memiliki dan menjalankan satu perniagaan yang sistematik. Okay, maksud dia franchisee ni dia dah ada bentuk yang seragam. Tak payah nak dia tak payah nak fikir macam mana nak uruskan perniagaan sebab semuanya telah dibuat oleh pihak franchisor. Okey? Dapat? Dapat. Yang kedua, reka bentuk yang seragam.
Okay, yang ketiga, mendapat sokongan pengurusan daripada franchisor. Yang keempat, risiko kegagalan dia ni rendah, okay? Lepas tu yang kelima, jenama terkenal dan jaringan perniagaan yang lebih luas. Yang terakhir sekali, tidak perlu banyak pengalaman dalam perniagaan. Okay, maksud dia franchisee ni, dia tak ada pengalaman pun boleh buka perniagaan franchise ni. Okay, tengok pula kekurangan dia. Yang pertama, perlu mengawal kualiti barang kerana boleh menjejaskan nama baik franchisor. Yang kedua, terikat dengan perjanjian franchise dan bergantung pada franchisor. Okay, yang ketiga, terakhir sekali, tiada inovasi dan inisiatif sendiri untuk majukan perniagaan. Maksud dia franchise ni kena ikut kawalan mutu barang sebaya apa yang dibutuhkan tersebut sama seperti yang telah ditetapkan oleh franchisor. Jadi, habis dah. Okay, jangan stop lagi. Alamak, Farhana. Biar je. On je tadi. Okay, cikgu tambah sikit Tiada inovasi dan inisiatif sendiri untuk memajukan perniagaan. Jadi sebenarnya apa yang franchisor buat, contohnya franchisor dia buat marketing, dia buat iklan tentang produk, contohnya KFC, McDonald kan. Pizza Hut, okay. Franchisor ni dia buat iklan, dia buat pemasaran. Bukan sahaja franchisor yang dapat nama, yang dapat boleh memajukan perniagaan je. Tapi franchisee juga dapat iklan tersebut. Menyeluruh, iklan tu menyeluruh yang dibuat oleh franchisor. Jadi dia tak ada inovasi lah. Dia tak boleh nak buat iklan dia sendiri. Franchisee ni tak boleh buat iklan dia sendiri. Okey, cikgu buat kesimpulan sedikit tentang franchise, perniagaan franchise. Dalam perniagaan franchise, okey, kamu perlu tahu 3 perkara. Yang pertama, franchise. Franchise ialah sejenis milikan perniagaan. Okey. Yang kedua, kamu perlu tahu apa itu franchisor. Franchisor tu apa? Owner. Syarikat induk yang memiliki hak asal atau jenama produk. Okey, contohnya KFC. KFC, McDonald, Pizza Hut. KFC dan Pizza Hut tu di satu company. Dia adalah franchisor. Dia ada HQ dia. Dia ada headquarters dia. Dia ada ibu pejabat dia. Itu adalah franchisor. Syarikat induk yang memiliki hak asal atau jenama produk. Yang ketiga, kamu perlu tahu apa itu franchisee. Franchisee ialah syarikat yang membeli hak kebenaran untuk menggunakan jenama daripada franchisor. Siapa franchisee ni? Cuba bagi contoh franchisee yang kamu tahu. Apa contoh franchisee yang kamu tahu? Farhana present yang franchise tadi. Apa contoh franchisee yang kamu tahu? Di Malaysia ni, mana franchisee? Di Malaysia, bagi contoh franchisee Pizza Hut. Domino. Domino tu lain. Domino tu pun franchise juga. Tapi cikgu tanya franchisee Pizza Hut. Franchisee McDonald. Mana kamu nak tahu? Mana satu franchisee ni? Siapa franchisee ni? Wanda. Bukan. Okey. Franchisee. Contoh, kamu duduk di mana? Afiq? Seri Kembangan. Seri Kembangan, okey. Franchisee Pizza Hut di Seri Kembangan. Kat mana Pizza Hut dekat Seri Kembangan kamu tu? Dekat Seri Kembangan? Bandar, dekat mana? Area mana? Equine. Kat Taman Equine kan? Okey. Okay, so Pizza Hut Taman Equine tu dia punya owner, dia punya yang memulakan Pizza Hut di Taman Equine tu adalah franchisee. Faham tak? Oh, I see. Okay. Okay, tutup sound. Siapa yang tak bercakap tutup sound. Okay, syarikat induk dia Pizza Hut, KFC ni dia satu syarikat induk yang besar.
Syarikat ni mungkin tidak bermula di Malaysia, dia bermula di luar negara. Tapi ada satu syarikat induk di Malaysia ni yang dia jadi franchisor bagi KFC, bagi Pizza Hut di Malaysia. Okay, dia adalah syarikat induk. Kemudian adalah usahawan mana entah nak buka jugalah Pizza Hut ni di Taman Equine ni, maka dia perlukanlah hak kebenaran untuk menggunakan produk yang sama Pizza Hut tadi. So dia buka lah cawangan dia di Taman Equine. Maka Pizza Hut Taman Equine tu yang buka, usahawan yang buka Pizza Hut Taman Equine tu adalah franchisee. Boleh beza tak? Boleh. Pizza Hut Rembau tak ada Pizza Hut. Pizza Hut Tampin. Pizza Hut Tampin itu adalah franchisee. Okay, franchisor dia adalah satu syarikat induk. Mungkin ada kat KL sana. Syarikat induk dia. Yang besar. Okay. Kemudian bila franchisee nak memulakan, nak ambil hak jenama ni, dia kenalah membayar fee. Fee tu macam yuran lah. Okay. Bayar yuran kepada franchisor. Barulah franchisor bagi penggunaan hak jenama dia. Jadi segala apa-apa kawalan mutu semuanya dikawal oleh franchisor. Jadi dalam tajuk ni kamu kena tahu kelebihan kekurangan perniagaan franchise kepada franchisor, apa kelebihan franchise kepada syarikat induk, apa kelebihan kekurangan jenis pemilikan franchise kepada franchisee. Okay, jangan keliru antara franchisor dan franchisee. Kalau kamu tak keliru tiga ni, franchisor, franchisee, okay, kamu akan dapat menguasai tajuk pemilikan perniagaan franchise. Okay, ada tadi lagi ada beberapa perkataan. Ada soalan tak? Beberapa perkataan yang tak dapat ni. Tak ada. Boleh faham? Boleh faham Boleh. Okay. Okay, mungkin kamu